ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Firman Allah yang bermaksud dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Celakalah dua tangan Abu Lahab dan celakalah dirinya, tidak membawa guna kepadanya oleh harta bendanya dan segala yang diusahakannya. Dia bakal menempah bakaran neraka yang punya api yang meluak-luak. Isterinya pula penanggung kayu api, di lehernya tali daripada simpulan api neraka. Sadaqallahul Azim. Yang berbahagia Tuan Pengerusi Majlis, Tuan Pengerusi Pengurusan Masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa muslimin dan muslimat. Alhamdulillah, malam mulia ini daripada bulan Rabiul Awal, kita berhimpun di rumah Allah untuk mengulang kaji tentang sejarah kepada umat manusia di penghujung zaman, apabila Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan kepada alam ini satu kelahiran yang bukan sahaja kelahiran manusia biasa, apa yang disebut sebagai wulidal huda fal kainatu dhiya'u. Yang lahir ini ialah petunjuk, bukannya manusia biasa. Maka alam semuanya berseri. Kita memilih untuk melihat kelahiran ini dari ayat yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, datang daripada keluarga terdekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang dari seorang yang paling gembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kegembiraannya hanyalah di atas nama kelahiran seorang bayi, tidak di atas kelahiran satu hidayah. Maka akhirnya kegembiraan ini bertukar menjadi malapetaka, bahkan laknat langit kepadanya yang diperbacakan sehingga hari kiamat. Di antara keindahan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah sirah yang tidak dapat dipadamkan, yang kekal bersama selawat dan sembahyang orang Islam, kekal bersama Quran dan segala syariatnya. Iaitulah apabila sebahagian daripada sirah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kitab Allah, Al-Quranul Karim, yang dijamin terjaga, terpelihara. Suratul Masad
Antara catatan awal daripada sirah Nabi SAW, apabila pertama kali Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi secara terang-terangan di tengah Kaabah, setelah mana Nabi SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, sembahyang di luar daripada kawasan Mekah, maka turun ayat fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin. Teruskan bertegas dengan apa yang engkau diperintahkan untuk menyampaikannya, dan janganlah dilayang kaum musyrikin. Dan apabila turunnya ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah amaran kepada keluargamu yang terdekat, maka Nabi SAW menghimpunkan kaum keluarganya di pinggiran Safa dan Marwah di sebelah Jabal Qubais. Tiba-tiba Nabi SAW menyebut, ya sabahah. Nabi SAW mengucap selamat pagi kepada Quraisy, dan Nabi SAW menyebut, lau akhbartukum anna wara'a hadzal wadi jaisyun turidu an taghzuwakum afa antum musaddiqin. Kalau aku khabarkan kepada kamu bahawa di belakang perlembahan ini satu bala tentera yang datang menyerang kamu bila-bila masa sahaja, adakah kamu mempercayai aku? Quraisy menjawab, ma jarrabna minka kadhiba. Tidak pernah kami berpengalaman mendengar daripadamu sebarang pembohongan. Kamu adalah Al-Amin di pasar Mekah dan juga di Masjidil Haram ini. Tiba-tiba bapa saudaranya yang gembira dengan kelahirannya, yang menghadiahkan awwalu murdi'atin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, perempuan susu pertama yang menyusu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenyang Nabi yang pertama daripada susu perempuan, iaitulah perempuan hamba milik Abu Lahab, bergelar Suwaibah daripada Bani Aslam, Suwaibatul Aslamiyah. Dia yang terlalu gembira dengan kelahiran Nabi SAW. Tiba-tiba hari itu keluar daripada mulutnya, tabbal laka ya Muhammad, alihadza jama'atana. Celaka engkau wahai Muhammad, adakah kerana ini engkau menghimpunkan kami? Tiba-tiba berlaku perkara yang paling luar biasa dalam sejarah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Dakwah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul apabila menghadapi tuduhan, apabila menghadapi bangkangan, apabila menghadapi cercaan, maka yang menjawabnya ialah Rasul. Sebagaimana Nabi Nuh alaihi salam apabila dikatakan oleh kaumnya, qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin, berkatalah orang-orang mulia di kalangan kaumnya, sesungguhnya kami melihat engkau dalam kesesatan yang nyata. Maka yang menjawabnya ialah Nuh. Qala ya qaumi laysa bi dhalalah,
walakinni rasulun min rabbil alamin. Wahai kaumku, aku tidak ada sedikit kesesatan pun, kecuali aku adalah rasul daripada utusan sekalian alam. Demikian juga Nabi Hud alaihi salam, apabila kaumnya menyebut, qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safaha wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Berkatalah orang-orang mulia di kalangan mereka yang kafir, kaumnya berkata, sesungguhnya kami melihat engkau dalam kebodohan dan kami menyangka bahawa engkau adalah pembohong. Maka yang menjawabnya ialah Hud dengan katanya, qala ya qaumi laysa bi safahah walakinni rasulun min rabbil alamin. Dia berkata, wahai kaumku, aku tidak ada sebarang kebodohan, cuma aku hanyalah seorang utusan daripada Tuhan sekalian alam. Demikian juga Nabi Allah Musa alaihi salam, apabila dituduh oleh Firaun sebagai seorang yang terkena sihir, dia berkata, inni la'adhunnuka ya Musa mashura. Aku melihat engkau seorang yang telah terkena sihir. Maka yang menjawabnya ialah Musa alaihi salam. Dia berkata, qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard basaira wa inni la'adhunnuka ya fir'auna masbura. Engkau sendiri mengetahui bahawa semua nikmat ini adalah penurunan Tuhan sekalian alam. Sebagai tanda kebesarannya, aku pula melihat bahawa engkau seorang yang telah dilaknat oleh Tuhan. Firaun menuduhnya sebagai mashura. Musa menjawab, engkau adalah masbura. Ulama yang memberi perhatian kepada sejarah dakwah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam melihat bahawa ayat tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Ini adalah sesuatu yang sangat berlainan daripada perutusan-perutusan sebelumnya. Ini adalah satu jenis maksum yang paling luar biasa. Semua Nabi-Nabi adalah maksum, terpelihara. Bukan sahaja terpelihara daripada dosa dan kesalahan, tetapi terpelihara daripada gangguan musuh. Tetapi apa yang berlaku kepada layanan Allah Subhanahu wa taala bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah terlalu istimewa. Apa yang disebut Tuhan, wallahu ya'asimuka minan nas. Tuhan akan menjaga engkau daripada kejahatan manusia. Di mana penjagaan ini berlaku sejak daripada majlis pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka datang laknat langit kepada Abu Lahab, diperbacakan dalam sembahyang orang Islam sehingga hari kiamat. Melaknat bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahabin, dikatakan namanya Abdul Uzza ibnu Abdul Muttalib, saudara kandung bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Seorang yang paling menyayangi keluarga dan paling menyayangi anak saudara yang lahir keyatiman tanpa bapa.
Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam paling menghormatinya di kalangan bapa saudaranya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerah kepadanya segala kesayangannya apabila sedikit membesar anak perempuannya Ruqayyah dan Ummi Kalsum, maka terus dikahwinkannya kepada anak-anak Abu Lahab. Ini kisah sejarah. Ummu Kulthum dan juga Ruqayyah berkahwin dengan Utbah dan Utaibah, anak kepada Abu Lahab. Tapi bermula layanan Abu Lahab berbeza kepada Nabi SAW ialah apabila datangnya petunjuk. Apabila Nabi SAW menerima kenabian, bermulanya Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, tiba-tiba Abu Lahab duduk di depan sekali menyanggahi Nabi SAW. Dialah yang tidak segan silu bersama dengan musuh-musuh Nabi SAW menyerang pribadi Nabi SAW, bahkan menyerang fizikal tubuh badan Nabi SAW secara seksaan. Dia dan isterinya, isteri dia orang panggil Ummu Jamil. Tengok tu, dating comel sungguh, Ummu Jamil, mak orang comel, ya. Namanya pun secantik-cantik nama Arab, namanya Arwa bintu Harb, iaitulah saudara kepada Abu Sufyan ibnu Harb. Tetapi dialah yang membantu suaminya membawa duri di jalanan Nabi SAW. Maka Tuhan menamakannya bersama dengan suaminya. Ini amaran awal daripada Allah bahawa ini satu perjalanan yang tidak dapat dihalang lagi. Dan mana-mana yang menghalang perjalanan ini, nasibnya ialah nasib Abu Lahab. Demikian juga perempuan-perempuan yang membantu, nasibnya ialah nasib wa mura'atuhu hammalatal hatab. Dia akan membakar suaminya sendiri di dalam neraka. Wa mura'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Abu Lahab yang terbakar dibakar lagi oleh isterinya, dan isteri dia pun terbakar juga. Dia sendiri pakai kalung daripada bakaran neraka. Ini amaran awal daripada langit kepada mana-mana halangan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ini agama yang tidak mungkin tewas. Dia datang untuk menang. Datang apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa liyuta'a biiznillah. Tidaklah kami utuskan engkau melainkan untuk mendapat kepatuhan. Manusia akan mematuhimu, mereka akan tunduk kepada kekuasaanmu. Satu agama yang jika dihalang hanyalah seperti meludah ke langit bagi tujuan untuk memadamkan cahaya matahari. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya matahari hanyalah dengan ludahan-ludahan, dengan mulut mereka. Allah melangsungkan, menyempurnakan agamanya walaupun dibenci oleh mereka yang kufur. Nabi kita SAW di dalam dakwahnya penuh dengan rahmah. Inilah rahsia di sebalik jawapan Allah yang terlalu keras kepada Abu Lahab.
Kerana bagi pihak Nabi SAW sendiri, dia tidak akan menjawab. Nabi kita SAW berbangga, dia satu-satunya Nabi yang tidak akan berdoa laknat kepada kaumnya, tidak akan mencerca orang yang mencercanya, tidak akan menjawab kejahatan dengan kejahatan yang sama. Apa yang pernah disebut oleh Nabi SAW, ma min nabiyyin illa walahu da'watun mujabah wa qad ta'ajjala bihal anbiya'u wa ana ikhtaba'tuha syafa'atan li ummati yaumal qiyamah wa innaha lanailatun insyaallah man mata ummati wa lam yusyrik billahi syai'a, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bagi setiap nabi ada doa yang mustajab. Bagi setiap nabi ada senjata terakhir yang mempertahankan dirinya apabila terdesak berhadapan dengan kaumnya. Semua nabi-nabi telah menggunakan doa ini untuk kehancuran kaumnya. Adapun aku menyimpan doa yang mustajab ini sebagai syafaat kepada umatku pada hari kiamat kelak. Dan syafaat ini insya-Allah akan diraih oleh setiap umat, sesiapa sahaja yang mati dengan syarat yang paling minimal, iaitulah tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit. Sebab itulah di musim Maulud ini kita kena sampaikan salam Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja kepada ahli masjid, bahkan kepada ahli-ahli yang jauh daripada masjid, bahkan ahli-ahli maksiat, hatta pencuri, perampok, hatta penzina, perogol. Ini di atas lidah Nabi SAW. Apabila Abu Dzar bertanya, dia kata wa in zana wa in saraq, diampun umatmu yang mati di atas la ilaha illallah, tidak syirik kepada Allah sedikit pun. Abu Dzar seorang yang penyayang kepada kaum, seorang yang sentiasa memperluaskan rahmat Nabi SAW, seorang yang sentiasa berpihak kepada golongan lemah, sama ada lemah harta dunia ataupun lemah agama. Maka jasanya lah yang bertanya, dia kata wa in zana wa in saraq, sekalipun ada di kalangan umat itu yang berzina dan yang mencuri, dia masih mendapat syafaat dan masih mendapat keampunan. Nabi kata wa in zana wa in saraq, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. 3 kali dia kata wa in zana wa in saraq. Nabi kata wa in zana wa in saraq, wa in zana wa in saraq. Nabi kata wa in zana wa in saraqa wa in raghima anfu Abi Dzar. Ya, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, masih berhak mendapat keampunan Tuhan dan masih layak mendapat syafaat Nabi SAW. Walaupun Abu Dzar kesedihan, Abu Dzar tidak suka. Ini bukan kisah redha dan suka Abu Dzar. Ini Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya. Ini Nabi SAW dengan syafaatnya. Nabi tak guna senjata ini melainkan untuk syafaatnya. Nabi-nabi terdahulu menggunakan kaedah orang yang idfa' billati hiya ahsan, tolak dengan cara yang terbaik, tolak kejahatan dengan kejahatan. Maka Nabi Allah Nuh alaihi salam selepas hampir 1000 tahun berdakwah, akhirnya tidak sabar untuk berdoa, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirin dayyara
innaka intadharhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Nuh akhirnya berkata, wahai Tuhan, jangan engkau biarkan di atas muka bumi ini di kalangan orang kafir sebagai penghuni. Engkau sesungguhnya jika engkau biarkan mereka hidup, mereka hanya menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak beranak, tidak melahirkan melainkan penjahat-penjahat dan mereka yang kuat kufur. Maka Tuhan mustajabkan doa Nabi Nuh, ditenggelamkan umat Nabi Nuh, tidak berbaka kecuali pengikutnya. Demikian juga Nabi Allah Musa alaihissalam, Nabi yang paling penyabar, Nabi yang paling tahan lasak, tetapi Tuhan mengabadikan akhirnya. Nabi Musa alaihissalam berdoa, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya Rabbana liyudhillu an sabilik Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Akhirnya Musa berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau telah beri kepada Fir'aun dan kerajaannya kemewahan dan harta yang terlalu banyak di atas muka bumi. Ya Allah, ya Tuhan kami, mereka menggunakannya untuk menyesatkan daripada jalan-Mu. Wahai Tuhan kami, hancur leburkan harta benda mereka dan tutup mata hati mereka. Mereka golongan yang tidak akan beriman sehinggalah melihat azab yang pedih. Akhirnya rebah kerajaan Fir'aun, tenggelam jasad Fir'aun, dan jatuh kerajaan Qibti Mesir. Selamat Nabi Allah Musa alaihissalam mendarat, dihancurkan sejarah kerajaan yang lama bertahta, kerajaan Farainah, di tangan ataupun dengan mustajabnya doa Nabi Musa alaihissalam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat berbeza. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang daripada melebih-lebihkan di antara nabi dan nabi. Ini adalah al-mufadhalatu bainal afadhil, kelebihan di antara yang hebat-hebat belaka. Tetapi Quran mencatatkan, dan sirah Nabi SAW yang mulia menyebut tentang rahmat belas kasih Nabi SAW, kesabaran, kecekalan yang sebenarnya sampai ke tahap mukjizat yang bukan manusia lagi sebenarnya, dengan sedemikian sifat dan lagaknya. Kisah awal dakwah banyak menyebut tentang bagaimana luar biasanya sifat Nabi SAW, dan sehinggalah penghujungnya. Sejak daripada zaman awal Mekah sehinggalah penghujung awal Madinah, penghujung zaman Madinah. Di awal Islam ada seorang yang minta doa daripada Nabi SAW, doa laknat kepada kaum. Seorang yang namanya At-Tufail Ad-Dawsi daripada kabilah Daus. Daus kabilah lini atas sikit daripada Taif. Orang panggil Bahah hari ini, satu bandar di Saudi. At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi, dia penyair, bahkan dia hakim kepada syuara, penyair-penyair. Dia orang cerdik kaumnya dan diakui kebijaksanaannya dalam menguruskan kabilahnya. Di awal kemunculan dakwah Nabi SAW, dia masuk Mekah untuk umrah. Tiba-tiba tahun tu lain Mekah.
Mekah ada norma baru tahun tu. Iaitulah setiap pintu dikawal. Kita ingat nak ambil suhu apa? Rupanya nak beritahu bahawa Mekah lain tahun ni. Pemberita-pemberita Quraisy mengawal pintu-pintu masuk Mekah untuk memaklumkan bahawa Mekah tahun ni lain. Masuk Mekah boleh tawaf sa'i macam biasa. Tapi jangan jumpa ada orang gila seorang. Ada orang yang pandai bercakap, penyair. Ada orang yang pandai menyihir. Siapa-siapa sajalah, cerdik ke bodoh, baik jangan jumpalah. Kalau jumpa bahan penyakit, positif orang panggil. Jadi At-Tufail, bila siapa giliran dia, dia rasa bingung. Dia kata tak ada lagi orang pesan lagu ni kepada aku. Aku ni berumur dah, matang dah. Tak pernah lagi orang peringat dia lagu tu lah. Jangan jumpa orang, takut termakan cakap dia. Dia mari sombong dia. Dia kata, kalau dia penyair, aku penyair. Bahkan aku hakim kepada penyair-penyair Mekah ni pun, walaupun aku orang mendarat. Kalau dia sihir, aku boleh baca sihir orang. Aku tak bomoh, tak ada masalah. Kalau dia nak tipu aku, tak ada masalah, aku orang cerdik. Jadi lepas tawaf, dia tengok Nabi SAW keseorangan sembahyang di teduhan Kaabah. Dia datang bertemu Nabi SAW. Dia kata, kesian anak anda, tak ada orang cara duduk seorang lagu ni nak. Dan pintu-pintu Mekah semua memperingatkan tentang engkau. Apa cerita sebenarnya? Dia kata, mal khabar, apa kisahnya? Dia kata, ginilah, mari rumah lah, mari rumah. Jadi orang pelik belaka, At-Tufail mengiringi Nabi SAW sampai ke rumah. Sampai ke rumah, Nabi SAW baca Quran kepadanya, dan dia mudah, tak ada berdebat apa dia masuk Islam tu. Cuma dia kata, aku akan bawa Islam engkau ini ke perkampungan aku Daus. Orang kampung aku darat, dia kata, orang ulu, orang gunung. Dia percaya kepada benda-benda pelik. Kalau ada barang pelik, mudah percaya. Dia kata, boleh ke tak membuat sesuatu yang pelik, yang bila orang tanya, aku boleh tahu, aku boleh beritahu bahawa aku mari daripada utusan Tuhan. Ini bukan utusan biasa, ini utusan Tuhan. Jadi Nabi pun berdoa kepadanya, lalu berlaku benda pelik. Muka dia bercahaya, muka dia macam lapu, mentu. Dia kata, ni pelik telajak ni. Dia kata, payah nak kawal, tolong pindah ke lain, dia kata. Lalu didoakan, dipindah ke tapak tangan, dia boleh tutup. Buat balik jumpa kaum dia, diberitahu bahawa dia telah Islam. Dia bertemu dengan utusan Allah, Rasulullah. Orang Badawi terkejut dengan Rasulullah, kita tak terkejut. Orang Badawi dia kata, Allahul ladzi khalaqal arda wa nasabal jibala wa rafa'as sama'ah. Allah mana ni? Sebab sebelum ni hak mari jumpa kita wakil rakyat, wakil MPKK gitu je, wakil majlis perbandaran. Tapi ni wakil Tuhan. Tuhan mana? Tuhan cipta bumi, Tuhan tegakkan gunung, Tuhan tinggikan langit. Tuhan tu ke? Allahul arsalak. Allah macam tu ke yang utuskan engkau? Ini biasa soalan-soalan Badawi apabila dengar Rasulullah. Dia kata, memang hak tu sungguh, dan aku ada bukti, dia kata. Yang main lapu. Ni. Tapi kaum dia hak selama ni bodoh tu, mudah tertipu. Ditipu oleh penyair dengan liriknya, ditipu oleh Tok Bomo dengan menteranya, ditipu oleh ahli sihir. Tapi bila mari hidayat betul, cerdik pula. Dia pakai tak percaya. Dia kata, you buat degil. Tak cakap nak dakwah, degil.
Jadi sedangkan Tufail ni penghulu mereka yang dihormati, degil juga. Oh, dia kata payah nak terima barang molek. Dia pun balik bertemu Nabi SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tufail mengadu kepada Nabi SAW, inna dausan qad asat wa abat. Dia kata, wahai Rasulullah, mungkenalah aku ni orang cerdik, orang pandai, orang berhikmah, orang sabar. Tapi tolong dengar, dia kata, ni cerita benar. Daus memang degil, dia kata, dan tak ambuh sungguh. Fad'ullah alaihim, tolong percaya kepada aku. Yang layak kepada mereka hanyalah doa laknat. Tolong doa biar hancur lebur perkampungan Daus dan kabilahnya. Lalu Nabi SAW betul-betul menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangannya, sehingga hadirin kata, halaku, kali ini hancur leburlah Daus. Tiba-tiba apa yang diangkat doa oleh Nabi SAW? Nabi kata, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, hidayahkan Daus dan bawa datang dia jumpa aku. Hidayahkan Daus dan bawa datang dia jumpa aku. Betul sungguh, Daus akhirnya masuk Islam. Bahkan satu kampung datang bertemu Nabi SAW pada tahun 7 Hijrah, ketika kesibukan Nabi SAW mengagih-agihkan ghanimah Khaybar. Datang kabilah Daus. Dalam rombongan itu ada hadiah dan kemuliaan Daus untuk umat Muhammad SAW, iaitulah Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dawsi. Dia juga ikut rombongan itu. Jadi doa Nabi melahirkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang memelihara hadis-hadis Nabi SAW. Begitu juga dalam peristiwa Saqif. Ini semua kita tahu. Pertengahan dakwah Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu anha yang keletihan menguruskan jarha Uhud, tentera-tentera yang tercedera dalam peristiwa Uhud. Dia, Ummu Sulaim dan beberapa muslimat menguruskan orang-orang sakit, orang-orang yang rebah. Pikul air Aisyah hari itu, dan dia melihat Nabi SAW sendiri lebam, pecah muka, berdarah, patah gerahannya. Dia tanya, hal ata alaika yaumun kana ashadda alaika min yaumi Uhud. Dia kata, dia orang baru. Aisyah kita tahu budak, dia banyak sempat sejarah Madinah. Dia kata, ada ke yang lebih payah daripada Uhud? Lalu Nabi SAW mengkisahkan sesuatu yang payahnya, iaitulah ketika degilnya Saqif setelah degilnya Quraisy melontar batu kepada jasad baginda SAW, berdarah sehingga ketumit. Dan apa yang lebih mengujinya, dia kata, fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi farafa'tu ra'si fa idza ana bi sahabatin qad adallatni fanadhartu fa idza fiha Jibril alaihi salam fanadani. Aku sangat kesedihan kerana dizalimi oleh keluarga sendiri. Angkat kepala ke langit, tiba-tiba awan meneduhi. Jibril muncul daripada celahnya. Dia berkata, Allah mendengar perkataan kaummu kepadamu.
Dan Allah melihat apa yang telah mereka menolak dakwahmu, Tuhan telah utuskan kepadamu malaikat gunung ganang. Engkau boleh perintahkan apa sahaja untuk engkau lakukan. Lalu datang sungguh malakul jibal, malaikat yang menjaga gunung ganang. Dia beri salam kepada aku. Dia kata, ya Muhammad, inna allaha qad sami'a qawla qaumika laka wa ana malakul jibal wa qad ba'athani rabbuka ilaika lita'murani bi amrik in syi'ta an utbika alaihimul akhshabain. Akulah yang orang panggil malaikat jaga gunung ganang. Tuhan sendiri utuskan aku untuk menghadapmu. Perintah engkau hari ini aku dengar untuk dilaksanakan. Kalau mu nak, dia kata dalam banyak-banyak kok mu dak biasa dengan gunung ganang, mu tanya akulah. Kau nak gandeng hak hebat sekali, akhshabain, dia kata ni. Dua jalur orang alik ni. Hak ni hak keras sekali. Hak ni kalau kena memang dak hiduplah, dia kata. Tiba-tiba Nabi yang kesedihan, Nabi yang kemarahan, Nabi yang putus angin dengan Saqif, keluar daripada mulutnya dia kata, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdah la yusyriku bihi syai'a. Bahkan sebaliknya, aku amat mengharapkan keluar daripada keturunan Saqif ini mereka yang menyembah Allah, tidak syirik sekali-kali kepadanya sesuatu. Dan betul sungguh, Saqif akhirnya masuk Islam semua sekali. Mereka datang pada tahun 9 Hijrah, pada Amul Wufud, selepas pembukaan kota Mekah. Mereka menyerahkan bangsa, menyerahkan tanah air kepada Nabi SAW. Pada tahun idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Puak-puak bondong-bondong mengunjungi Nabi SAW untuk memberi bai'ah kesetiaan Islam dan juga kenegaraan. Dan terbukti bahawa doa Nabi bertuah. Saqif antara yang istiqamah. Pada tahun 12 dan 13 Hijrah, ketika murtadnya orang murtad selepas kematian dan kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, mengikut nabi palsu sebahagiannya dan tidak mahu menyerah zakat sebahagiannya, semua bandar-bandar dan perkampungan sepenanjung tanah Arab murtad. Tiba-tiba yang kekalnya ialah Mekah, Madinah dan satu lagi Taif yang lewat masuk Islam ini. Pembesarnya memberi amaran. Dia kata, atuhibbuna an takunu akhira man aslam wa awwala man irtad. Adakah kamu bangsa yang suka untuk digelar sebagai orang yang paling lewat Islam, tiba-tiba paling awal murtad? Maka mereka terpelihara daripada bandar yang murtad seperti Mekah dan Madinah. Dan Saqif menyaksikan kepimpinan dan ketokohan ramai yang memberi sumbangan kepada sejarah agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan hidayahnya, dengan petunjuknya, yang diiringi dengan rahmat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Tuhan mengisytiharkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan engkau melainkan rahmat belas kasih kepada sekalian alam. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.